Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke TikTok Pok Yi. Tajuk Pok Yi malam ni nak kongsi ni simpanan emas ni. Okey, sebelum tu Pok Yi nak tanya, suara Pok Yi ni jelas tak? Jelas tak suara Pok Yi? Okey, tajuk Pok Yi malam ni, kenapa kena ada dealer? Okey. Tuan-tuan adik kakak kalau simpan emas, kalau beli emas, kena ada dealer. Kenapa kena ada dealer? Okey. Sebab apa kena ada dealer? Sebab apa kena ada dealer? Kalau kita beli emas dengan public go. Okey, public go ni dia menyediakan dealer-dealer untuk membimbing masyarakat. Membimbing orang ramai supaya beli emas dengan cara yang betul. Beli emas dengan cara yang betul dan dapat emas. Beli emas mesti dapat emas fizikal 100%. Public go ni dia patuh syariah. Okey, patuh syariah. Ini antara koleksi-koleksi emas. Okey, public go. Alhamdulillah. Di belakang Pok Yi tu gambar-gambar ramai-ramai tu, ini adalah latihan ataupun training yang disediakan oleh public go, iaitu di grup Pok Yi PG1M. Okey. Yang tengah-tengah ni adalah Maha Guru Emas, Tuan Syukur Hashim. Okey, kita ada Maha Guru Emas. So dealer-dealer ni sentiasa dilatih, sentiasa diberi ilmu untuk membimbing masyarakat supaya anda beli emas di tempat yang betul. Okey, beli emas dapat emas, bukan beli emas dapat nombor. Okey. Pastikan anda beli emas dapat emas dan pegang sendiri. Jadi public go ni dia sediakan dealer-dealer ni untuk membantu anda. Okey, membantu tuan-tuan supaya tuan-tuan pertama selamat daripada scammer. Sejak kebelakangan ini ramai orang kena scammer. Okey, sebab apa? Sebab tidak ada ilmu, nak kaya cepat, tamak. Kita nak kaya tak salah. Okey. Mangsa yang paling mudah kena scammer ni adalah golongan daripada orang-orang yang pencen. Orang pencen dia dapat duit ni, dia ada satu situasi, satu keadaan, dia nak gandakan duit tu dengan cepat tanpa ilmu. Dia nak, sebab apa jadi macam tu? Kenapa orang pencen ni nak gandakan duit cepat tu? Kalau dapat 200,000 dia nak 500,000. Kalau dapat 100,000 dia nak 300,000 dengan cepat, dengan pantas. Okey, tuan-tuan, sebenarnya kita nak menggandakan duit kita ni, dia tidak ada jalan pintas. Kita nak mengganda duit kita ni kena masuk pelaburan. Antaranya masuk saham, masuk ASB, tabung haji ke. Sebab tu ada dividen. ASB ada dividen, tabung haji ada dividen. Pelaburan pun ada keuntungan dia. Pelaburan, apa-apa pelaburan ni semua ada keuntungan. Cuma kenapa orang mudah kena scammer ni? Yang pertamanya, kita ni gopoh. Kita ni cepat nak kaya. Nak kaya cepat, ada cara dia. Lagi apa lagi? Orang kena scammer ni dia takut. Dia takut duit dia hilang ke apa ke. Apa yang kajian yang saya buat, saya tanya orang pencen yang masih bekerja, kenapa masih bekerja lagi sedangkan sudah pencen? Okey, dia kata tak ada duit. Jadi bila tak ada duit tu, maknanya kemungkinan masa muda ni kita tak nak mula menabung. Sebab tu menabung ni bermula di usia yang muda. So dealer-dealer public go ni dilatih dengan terperinci, dilatih memberi ilmu
ilmu mengenai simpanan emas. Okey, sebab Publico ni adalah syarikat jual beli emas. So kita ajar cara nak beli emas, kita ajar cara nak jual, cara nak beli, cara nak gadai arah nu, cara nak simpan emas tu macam mana. Okey, terima kasih Datin Gold, terima kasih tuan-tuan adik kakak. Okey, boleh follow juga sahabat-sahabat Puak Yi di sini yang masuk live Puak Yi ni. Puak Yi nak kongsi ilmu hari ini, kenapa anda bila join Publico anda perlu ada dealer, ada guru. Okey, boleh juga follow sahabat-sahabat Puak Yi, dealer-dealer Publico di sini. Boleh daftar dengan mereka. Siapa-siapa saja yang masuk, okey, boleh daftar dengan Zurina, boleh daftar dengan Datengo, dengan siapa-siapa sajalah yang masuk live Puak Yi ni. So, yang tuan-tuan, yang penting ni, kita nak buat simpanan emas ni, pelaburan tu dia banyak. Dia semua pelaburan ni menguntungkan. Tak ada pelaburan yang betul ni semua menguntungkan. Kecuali pelaburan yang kata orang atas angin. Pelaburan atas angin ni, yang itu saya pun tak tahulah macam mana. Itu yang ramai orang kena tipu tu. Faktor utama yang menyebabkan orang-orang pencing ni mudah kena tipu, satu, tak ada ilmu. Okey, walaupun dia kerja doktor ke, engineer ke, pegawai ke, bukan masalah kerja tu masing-masing punya kerjaya masing-masing. Tapi kena scammer juga ni. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Ilmu dia 50 tahun bekerja, tak nak cari ilmu. Ilmu terutama sekali ilmu emas, ilmu simpanan emas. Okey, ataupun kalau nak masuk pelaburan, ilmu pelaburan saham. Nak masuk saham ASB ke, saham apa-apalah, kripto ke, apa-apa saham yang kita rasa kita nak masuk, saham rumah ke apa ke, semua kena ada ilmu. Semua kena belajar. Kalau beli rumah tak ada ilmu, kita rugi juga. Macam mana beli rumah harga 200,000, tapi masalahnya kita beli rumah tu tepi sungai. Kita beli rumah tepi sungai, kita beli rumah dalam hutan. Lepas tu bila nak jual, susah lah, banyak proses pula. Okey, sebab tempat kita beli rumah tu tak kena. Nak beli rumah ni kena tahu kawasan tu berpendudukan padat ke, kawasan tu maju ke tak maju. Okey, kalau kita beli rumah tepi sungai, rumah kita buat tepi sungai 200,000. Okey, cantik lah, banglo 200,000 tepi sungai. Lepas tu kita nak jual, orang mari tengok. Tengok depan comel. Masuk dalam tengok bilik okey. Renovate okey. Jadi kawasan rumah tu, dalaman tu okey belaka. Orang tengok mula-mula, okey lah, boleh juga ni. Rumah banglo ni harga pula murah. Bagi dia lah murah. Mungkin kita nak jual katakan 200,000, 300,000 tau. Lepas tu dia bawa kita pergi belakang pula. Rumah ni kita kena pusing keliling daripada atas turun bawah, daripada bawah naik atas. Kena tengok bilik, kena tengok ruang tamu, kena tengok banyak benda, kena tengok kalau nak jual rumah. Lepas tu dia bawa pula kita pergi kat belakang. Bila pergi kat belakang, kita tengok rumah okey dah, harga dah okey dah, 200,000. Kita ada 400,000. Contoh bagi kita ada 400,000. Tapi kenapa tiba-tiba tak jadi? Yang bawa kita tu, ejen rumah tu bukan main lagi, dia cerita macam tu macam ni, real punya cerita. Kita pun dengar bersemangat je. Tapi bila pergi belakang rumah, alamak, tepi sungai pula. Rumah tu duduk tepi sungai. Ini bahaya ni. Mesti kita fikir kan, ini bahaya ni. Kalau aku beli rumah ni, berlaku apa-apa, banjir ke, berlaku bencana ke, terbang aja PT kita tu. Terbang satu hal dah. Kita pula buat loan pinjaman dengan bank. Satu masalah lagi. Rumah tu jatuh tepi sungai ke, banjir ke apa, pinjaman tetap kena bayar. Jadi banyak proses. So
Macam tu juga dengan simpanan emas. Simpanan emas ni, tuan-tuan adik kakak, pastikan tuan-tuan adik kakak ada dealer yang boleh membimbing tuan-tuan beli emas dengan betul, dengan ilmu. Sebab kekayaan itu bukan sebab kita ada emas. Kekayaan itu bukan sebab kita ada harta, ke rumah ke apa-apa saja kan. Kekayaan yang sebenar adalah kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu nak beli emas tu dekat mana, kita tahu nak jual emas tu dekat mana, kita tahu emas ni mudah dibeli, mudah dijual, mudah kalau nak gadar pun mudah dengan syarikat tersebut. Okey, tak semua syarikat emas ini membeli semula. Tak semua. Public gold ni dia tak ada masalah. Awak beli emas dengan public gold ni, walaupun 1 gram walaupun 1 gram boleh jual semula dengan public gold. Sebab public gold dia sudah beri jaminan, siapa-siapa yang beli emas dengan public gold boleh jual semula. Bukan sahaja emas public gold. Kalau katakan anda beli emas dari company lain, dari syarikat A, B, C, D, anda pun boleh jual emas yang anda beli daripada company lain, syarikat lain, boleh jual ke public gold. Sebab public gold ni salah satu syarikat yang mempunyai kilang sendiri di dalam Malaysia. Ada 2 kilang, satu di Indonesia, satu di Malaysia. Inilah peranan tugas dealer-dealer ni, yang macam dalam gambar Pok Yi ni. Ini adalah tim Pok Yi belaka. Satu grup dengan Pok Yi. Okey. Walaupun ramai orang puang orang puang ramai jadi dealer public gold. Ada suri rumah jadi dealer public gold, ada doktor jadi dealer public gold, ada cikgu, ada ustaz, ada engineer, ada pegawai ATM, ada orang biasa. Semua boleh, siapa-siapa pun boleh jadi dealer public gold. Jadi public gold ni dia terbuka. Kita buat bisnes dengan public gold ni terbuka kepada sesiapa sahaja. Kalau kita nak ubah hidup kita ni daripada biasa menjadi luar biasa, joinlah public gold, jadi dealer public gold. Okey, sebab itu public gold dia bagi nama kepada dealer-dealer ni PGBO, Public Gold Business Owner, rakan kongsi, dan dilatih, diajar oleh pakar-pakar di dalam public gold itu sendiri. Okey, kalau ada orang yang pandai komputer, kita dealer kampung baru masuk, tak pandai komputer, dealer yang pandai komputer dia ajar kita, dia ajar percuma, tak ada kena bayar apa-apa. Itu yang sedap tu saya masuk public gold ni. Sebab selain daripada menabung emas, beli emas, dapat emas, saya dapat ilmu dengan pakar-pakar. Salah seorang ni Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali adalah dealer public gold juga, dan beliau merupakan pakar keuangan Malaysia nombor 1. Bukan nombor 10, nombor 1. Kami belajar dengan pakar-pakar ni yang banyak pengalaman, yang banyak ilmu. Sebab itu tuan-tuan adik kakak, satu-satunya saluran tempat anda nak membeli emas yang terbaik adalah dengan public gold. Sebab apa? Sebab public gold ni dia buat emas, dia ada kilang sendiri. Tuan-tuan beli emas bukan beli dengan dealer, bukan beli dengan ejen. Tuan-tuan beli emas, beli dengan kilang. Bila beli dengan kilang, pertama harga dia murah kalau nak dibandingkan di luar sana. Okey, contoh 1 gram. 1 gram di public gold hari ini harga dia 339. Kalau beli dekat luar tu, harga kilang tu 339 1 gram. Kalau beli dekat luar, harga dia 400 lebih. Saya dah survey dah, saya dah check dah. Sebab saya suka survey, saya suka buat kajian. Tempat ni berapa, tempat ni berapa, tempat ni berapa. Saya nak tengok public gold, siapa yang paling murah harga emas. Paling murah harga emas dengan public gold sahaja.
1 gram RM339. Lepas tu, okey, terima kasih user 3126. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih Zarif Aiman. Terima kasih adik kakak yang masuk dari Pok Yi. Pok Yi pergi survey dekat kedai lain. 400 lebih 1 gram. Ada yang 480, ada yang dekat 500. Di Publigo dia ikut harga global. Harga antarabangsa. Okey, RM330 sahaja. Tuan-tuan beli dengan kilang. Pertama, tuan-tuan beli emas dengan kilang. Kalau beli dengan kilang, apa-apa barang mesti murah. Mana ada barang mahal dengan kilang? Kilang dia takkan jual dengan harga mahal. Orang yang jual harga mahal ni sebab dia kena bayar banyak proses. Dia guna orang tengah, dia kena bayar upah sana, upah sini. Jadi tu yang dia terpaksa letak 1 gram 400 lebih, 480, kadang ada sampai 500 pun ada. Tu baru 1 gram. Dan nak beli emas ni pula, jangan beli di bawah 20 gram. Okey, di bawah 20 gram. Sebab apa? Sebab dia nak dapat keuntungan tu lama sangat. Macam 1 gram lah. 1 gram ni boleh kita beli, tapi kita sebagai katakan koleksi. Buat koleksi tak apa. Buat koleksi. Tapi kalau kita nak dapat keuntungan jangka masa panjang, kena beli 50 gram ke atas. 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilo, 2 kilo. Lagi besar, lagi berat gram emas tu, lagi kita untung. Okey? Kalau yang 1 gram ni bolehlah beli bagi hadiah. Hadiah kepada anak-anak, hadiah kepada adik-beradik hak kahwin, hadiah kepada mak ayah ke, boleh kita buatkan hadiah. Sebab tu tuan-tuan adik kakak, dealer Publigo ni lah yang membantu anda. Sekiranya anda daftar di cawangan Publigo, boleh, bukan tak boleh. Di cawangan Publigo ni dia staff ni dia bekerja. Dia bekerja hanya pukul 10 pagi sampai 5 petang je. Lepas tu dia balik rumah lah. Dia buat urusan rumah lah. Kita tak boleh nak ganggu dia sebab dia pekerja. Dealer ni dia duduk dekat luar. Dealer tak duduk dekat office. Dealer tak duduk dekat cawangan. Dealer duduk dekat luar, duduk dekat rumah, dekat office. Dealer ni bebas. Bebas. Jadi tuan-tuan boleh kontak dealer-dealer yang tuan-tuan daftar tu bila-bila masa sahaja. Ada dibagilah masa-masa dia tu. Okey, macam Pok Yi 24 jam. Pok Yi jadi dealer ni, Pok Yi standby 24 jam. Sebab apa? Sebab ada juga customer Pok Yi ni pukul 2 pagi telefon nak beli emas, tak reti, tak tahu cara. Pok Yi tak ada masalah pun. Pok Yi, saya nak beli emas Pok Yi 1 kilo ni, boleh tak tolong Pok Yi? Saya dah ingat PJ Code. PJ Code dah ingat. Itu peranan dealer. Sebab apa? Bila anda tak ingat apa-apa, dealer yang membantu. Okey, tak ingat PJ Code, kita ajarlah cara. Okey, macam mana nak dapatkan PJ Code ni. Okey, masukkan alamat email. Lepas tu Publigo akan hantar ke alamat email macam ni. Sebab Publigo ni sistem dia online 24 jam 7 hari seminggu. Mana kedai emas dia tu tak pernah tutup pun. Cawangan ni pula bukan kedai emas. Cawangan Publigo ni tempat kita nak ambil barang. Kita dah beli emas 50 gram ke atas, ataupun 23 gram ke atas, ataupun 6 dinar ke atas. Yang tu semua kena pergi ambil dekat cawangan. Publigo tak post. Jadi setiap negeri ada cawangan. Jadi dealer yang akan bagi tahu kat mana cawangan Publigo ni, melalui WhatsApp ke, melalui Instagram ke. Jadi pentingnya tuan-tuan menabung emas dengan Publigo ni, pastikan anda mempunyai dealer. Pastikan anda mempunyai cikgu, supaya sentiasa bagi ilmu, sentiasa membimbing anda. Jadi anda berada di landasan yang betul. Sebab tu kalau kita beli emas, kita tidak ada ilmu, tu yang kita rasa rugi tu. Contoh, beli 1 gram, masa masuk daftar beli 1 gram je. Lepas sebulan, lepas sebulan, tak tambah. Cukup 1 tahun, 1 gram je ada. Macam mana nak kaya? Orang lain dah berpuluh-puluh gram dah.
Orang lain dah dekat sekilo dah. Kita 1 gram je. Sebab apa? Sebab kita tak faham untuk apa beli emas ni. Okay? Beli emas ni, dia adalah sebagai, kata orang ni sebagai aset. Ataupun sebagai, kita buat simpanan untuk harta. Kita buat simpanan untuk pergi umrah, pergi haji, nak beli rumah, dan sebagainya. Emas ni pula, kenapa kita perlu kena ada? Okey, kenapa kita perlu ada emas selain daripada duit, selain daripada rumah, selain daripada apa, kereta ke apa ke? Okey, terima kasih Siti, terima kasih Siti. Okey, Gold by Snow. Okey, Siti Gold by Snow ni sahabat Pok I. Boleh tolong, boleh follow Siti Snow, boleh follow. Boleh tanya apa-apa mengenai ilmu simpanan emas, boleh daftar dengan Siti. Okey. Emas ni, dia ni saya tengok orang kaya. Saya tengok orang kaya. Orang kaya dia duit banyak, tanah banyak, kereta banyak, kaya lah. Tapi kenapa dia pilih beli emas dengan public go? Adakah dia nak mendapatkan keuntungan? Okey, semua orang nak dapat untung. Tak ada orang beli emas ni nak rugi, semua nak untung. Tapi anda boleh rugi dengan beli emas. Ada sebab anda boleh rugi dengan beli emas. Okey? Kenapa? Sebab awak beli sekeping je. 1 gram je sekeping awak beli, lepas tu tak boleh beli. Setahun pegang sekeping je. Lepas tu tanya Pak I, Pak I, saya ada emas dah ni, saya ada dah emas ni Pak I. Saya beli dah setahun dah. Saya tanya, berapa gram awak beli? Berapa gram awak kumpul emas? Saya adalah 1 gram Pak I. Kalau 1 gram, 1 tahun awak ada 1 gram, macam mana nak kaya? Macam mana nak mengekalkan kekayaan anda? Orang kaya, dia beli emas, bukan dia nak kaya. Okey? Sebab dia kaya dah. Ada 2 sebab orang kaya ni beli emas dengan public go. Pertama, dia dah tahu. Dia percaya, okey, sekejap. Nak baca link kau nak aja. Okey Siti, dia percaya PG platform beli emas yang mudah, selamat, patuh syariah, beli emas dapat emas. Tu betul. Itulah jawapan dia. Betul, beli emas ni mesti pertama sekali dapat emas. Itu yang pertama sekali dengan public go. Jadi anda terselamat daripada scammer. Terima kasih Siti bagi bunga. Sebab itulah orang yang kena scammer ni, dia beli emas ni dia nak kaya derah. Orang pecen ni, dia bila dia dapat duit banyak, dia jadi gementar tau. Dia jadi gementar. Apa aku nak buat 200,000 aku dapat duit pecen ni. Okey. Sebab dia duit dia ada yang itu je, 200,000 je. Kenapa jadi macam tu? Sebab masa muda dia tak nak menabung. Dia tak nak menabung. Kalau dia tak nak tambah menabung ni makin banyak, dia tak buat. Jadi dia hanya tunggu semasa pencen. Selepas pencen memang dapat duit KWSP, dapat bonus, dapat dividen ke apa ke, katakan 200,000, 300,000, yang tu je lah dia ada. Bila dia dapat stokor macam tu, okey, dia jadi panik. Dia jadi panik. Okey, ini pengalaman saya tanyalah orang-orang pencen ni. Okey, kebanyakan lah. Kebanyakan bila dah dapat duit pencen, dia jadi panik. Jadi panik. Dia duduk sembang-sembang kedai kopi. Okey. Kawan dia tanya, kau dah pencen kan? Kau baru pencen kan? Banyak kau dapat duit biasalah duduk sembang kedai kopi. Jadi Pok Cik ni pun kata, aku baru dapat ni. Aku dapat adalah dalam 300,000. Jadi kawan dia pula, bagus lah dapat 300,000. Kalau awak gandakan, kalau demo gandakan duit tu lagi banyak, lagi bagus. Mula dia datang, betul juga, aku ada 200,000 ni. Kalau gandakan cepat, dapat untung cepat-cepat tau. Okey, biasa memang macam tu lah orang pecen ni. Dia ambil keputusan terburu-buru. Sebab apa? Sebab nak kaya cepat. Padahal dia tak ingat masa muda, kalau dia menabung duit yang dia dapat tu, kalau dia menabung emas daripada awal, bagi pendapat saya, tak perlu dia nak usik duit KWSP tu, tak perlu dia nak usik dividen, tak perlu dia nak usik bonus. Sebab apa? Dia dah menabung simpanan emas. Okey. Jadi kawan ni, kita tak tahu, kemungkinan dia ni mungkin scammer. Kawan kita walaupun satu sekolah, walaupun satu kampung,
Kita pula jarang-jarang jumpa dengan dia. Tengok dia pakai smart je, pakai tie dengan siap bawa file lagi. Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Okey. Sebab apa? Dia berbeza dengan dengan dealer-dealer public go ni, tuan-tuan adik kakak. Dealer-dealer public go ni dia memberi ilmu dulu. Dia memberi ilmu, memperkenal dulu emas ni dengan ilmu sebelum anda beli emas. Dia tak ada, dealer tak ada cakap mai beli selalu emas, mai beli. Nak beli berapa? 10 kilo, 20 kilo? Tak ada. Dealer ni dia bagi ilmu dulu. Dia cerita dulu siapa public go ni. Dia terangkan dulu kepada kita. Public go ni dekat mana? Syarikat apa? Bank ke? Apa? Dealer dia akan bagi detail. Supaya kita nak customer ni faham. Oh, ada juga syarikat emas terbesar di Malaysia. Okey? Sebab itulah dealer-dealer ni kena belajar masuk kelas ke apa ke, kena belajar. Jadi kita belajar setiap tahun. Dealer-dealer ni pergi buat praktikal di SQ, di Menara Public Go. Kita tunjuk Menara Public Go kepada orang ramai. Kita ambil gambar, kita buat video. Kita nak buktikan Public Go ni memang wujud di negara kita. Dan cuma kilang tak boleh tunjuk lah. Kilang Public Go siapa-siapa tak boleh nak tunjuk. Sebab itu dilarang. Sebab Public Go ni dia jaga keselamatan. Cuma kita tahu ada di Malaysia. Okey, di Malaysia satu, di Pulau Pinang, di Indonesia ada satu. Itu saja yang kita tahu. Sebab dealer tak dibenarkan masuk kilang. Okey, yang boleh masuk tu itu hal lain. Kita dealer tak boleh, memang tak boleh. Tapi kita ada ilmu dan kita nak bagi tahu kepada masyarakat, beli emas dengan public go ni mudah. Cara yang mudah, beli emas wajib dapat emas. Tu yang pertama. Beli emas wajib dapat emas, pegang sendiri. Okey. Lepas tu pula public go ni dia ada dia walaupun dia post ke alamat kita gereng emas yang 22 ke bawah, ada insurans. Public go beli insurans tu nak jaga emas kita tu, nak jaga emas customer tu 1.3 juta, ada insurans. Jadi pokcik tadi, dia bila dah dapat duit 200,000, dia mulalah mari dalam mindset dia, kalau aku melabur ni cepat kaya ni. Melabur 200,000 dapat 500,000. Kawan ni pula duk cocoh dia. Kawan ni pula duk racun dia. Okey pokcik, awak masuk dengan saya pokcik. Awak masuk beli emas ni, pokcik bagi 10,000 ke 20,000, bulan-bulan ada keuntungan. Itu dah nampak terang-terang dah. Emas mana ada keuntungan macam tu. Emas ni beli masa murah, jual masa mahal. Itu saja. Dia tak ada keuntungan macam duit. Ada dividen tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan lah, tiap-tiap tahun ada. Emas bukan macam tu. Itu asas yang kena tahu. Asas yang tuan-tuan kena tahu. Jadi dari mana tuan-tuan nak dapat ilmu ni? Tuan-tuan hanya dapat daripada dealer-dealer public go saja yang buat live tiap-tiap hari dekat TikTok. Buat siang, buat malam, buat pagi sampai terlajak pukul 2-3 pagi. Kita ni nak kongsi ilmu, nak menyedarkan masyarakat. Beli emas, berhati-hati. Jangan dengar cakap orang. Jangan ikut kawan-kawan. Sebab awak nak guna duit awak tu, biar guna dengan saluran yang betul. Okey. Jadi pokcik tu dah lah tak ada ilmu emas. Dengar saja keuntungan. Dia tahu keuntungan je. Dia tak fikir risiko dia kena. Risiko dia akan kena. Okey. Jadi scammer ni dia akan umpan kita. Dia akan ceritalah benda-benda janji-janji manis. Banyak dah Tok Belagak kena scam, Geneva, semua scam. Banyak dah terbukti dah syarikat-syarikat emas ni ramai dah tutup kedai. Tapi kita masih lagi duk percaya. Masyarakat masih lagi percaya. Sedangkan kita ada satu-satu syarikat emas yang terbesar di Malaysia ni, public go, orang tak nak percaya. Takut nak beli emas. Macam-macam alasan lah dia bagi. Sebab tu tuan-tuan nak beli emas ni, tuan-tuan beli dengan public go je. Sebab public go ni memang dia syarikat jual beli emas nombor 1. Saya tak pilih syarikat lain. Kenapa? Saya nak nombor 1. Nombor 1 di Malaysia syarikat emas adalah public go. Sebab tu saya tak pilih syarikat lain. Nombor 2 ke, nombor 3 ke, walaupun bagus. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 bagus, saya tak pilih. Saya pilih nombor 1. Sebab nombor 1 yang terbaik. Dia ada baik, dia ada terbaik, dia ada lebih baik. Kita pilih yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Okey.
Jadi nak menabung mah, pastikan tuan-tuan ada ilmu dulu. Lepas tu bila dah ada ilmu, tuan-tuan dah tahu dah, memang betul lah Publigo dia ada menara sendiri. Okey, Publigo dia ada menara sendiri di Kuala Lumpur. Ni pula. Weh. Dan apa? Publigo ni ada pakar-pakar, ada dealer-dealer yang boleh membimbing. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Mana awak ilmu dah dapat, lepas tu beli emas, dapat juga emas fizikal. Dia Publigo dia tidak ada emas digital. Dia tak ada emas digital. Akaun gap tu bukan digital ke? Akaun gap tu bukan digital. Akaun gap tu dia bersandarkan kepada fizikal. Cuma Publigo buat akaun gap tu untuk memudahkan masyarakat. Sebab apa? Sebab ada orang gaji kecil. Gaji 1,000, 1,500, 1,200 tapi nak beli emas. Orang gaji besar tak ada masalah. Boleh beli je, berkilo-kilo pun boleh beli. Orang yang gaji kecil ni, dia pun nak beli juga. Dia macam kita nak ada emas 1 gram. Dia pun nak juga 1 gram. Jadi Publigo sediakan satu sistem, satu kaedah, iaitu nama dia GAP, GAP, Gold Accumulation Program. Menabung. Kita beli sikit-sikit, kita simpan emas. Simpan sikit-sikit. Cukup gram, kita buat keluarkan fizikal. Contoh kita nak 10 gram. Kita belilah sikit-sikit. Belilah RM100 ke, RM200 ke. Ikut kemampuan masing-masing. Bila dah cukup gram emas yang kita nak tu 10 gram, okey, kita kena ada 1 gram lebih di dalam akaun gap tu supaya akaun tu sentiasa aktif. Jadi kita dah ada 10 gram, keluarkan fizikal. Bukan kita dulu letak emas kita situ tak buat keluar-keluar. Tu pun tak bagus juga. Sebab emas ni kita pegang sendiri. Hai Abang Kajar. Boleh follow Abang Kajar. Abang Kajar dealer hebat ni. Orang lama, banyak pengalaman. Okey. Jadi tuan-tuan, dia kata Publigo menyediakan sistem yang mudah. Macam kita simpan duit dalam bank lah. Kalau bank tidak sediakan akaun bank, macam mana kita nak simpan duit? Tapi di dalam bank kita kena bayar. Nak buka akaun untuk anak pun kena bayar. Nak buka akaun untuk diri sendiri pun kena bayar. Bank tu nak 200. Lepas tu tanya pula kerja apa. Minta pula selit gaji. Macam-macam dia tanya. Publigo tak ada tanya benda-benda macam tu. Awak buka akaun percuma. Dan bila awak daftar dengan Publigo, terima kasih Abang Kajar bagi hadiah, terima kasih. Bila daftar dengan Publigo, automatik dapat akaun dia, akaun gap. Tu yang kena ada PG code tu. PG code tu nombor ahli kita dan juga nombor akaun kita. Itu yang kita duk guna. Nak login setiap kali kita nak login guna PG code. Tak guna IC. IC sementara je sebelum kita dapat PG code. Bila dah dapat PG code, kita login. Tuan-tuan beli melalui telefon je. Bukan pergi dekat cawangan beli. Cawangan tak boleh pegang duit. Staff tak boleh pegang duit. Dilarang. Sebab apa? Sebab bahaya. Bahaya kepada customer, bahaya juga kepada staff. Okey? Sebab tu Publigo ni dia kaji dah, dia buat dah dengan teliti. Macam mana orang beli mudah, dapat emas mudah ni, dia sediakan satu alternatif, iaitu akaun gap, supaya semua masyarakat dapat menabung, dapat simpan emas. Walaupun RM100. Paling sikit RM100. Kalau nak beli 200, 300 ataupun nak buat auto debit, terserah dengan anda. Tak kisah mana-mana. Sebab tu Publigo menyediakan satu sistem yang sangat-sangat mudah. Awak beli sendiri, beli dengan kilang terus. Cuma delay ajar je. Macam mana nak beli Pak Yi? Pak Yi ajar je macam mana nak beli. Lepas tu pula awak bayar online. Beli dalam akaun gap ni paling mudah lah. Paling senang. Tak payah nak beratur. Tak payah nak pergi cawangan. Tak payah. Duduk rumah je. Duduk rumah sambil makan, sambil tengok TV, boleh beli emas selalu. Okey? Dia akaun gap ni gini lah. Ni akaun gap dia ni. Sebab tu bila tuan-tuan daftar, tuan-tuan kena download app Publigo kan. Sebab apa? Sebab kita menggunakan app Publigo ataupun guna website. Mana-mana pun boleh. Okey? Sebab apa? Sebab awak buat sendiri. Dealer dah ajar dah, awak dah pandai dah. Awak buat sendiri. Jadi ada ke kita buat ada scammer? Tak ada lah. Kita buat sendiri. Maknanya kita buat sendiri ni, kita beli sendiri ni, kita terus beli dengan kilang terus.
Contoh beli RM100. Beli RM100 dapat 0.2950. Lepas tu kita buat pembayaran online. RM100 dapat. Okey, terus dia masuk dalam akaun Get. Okey, terus dia masuk dalam ni. Automatik, tak sampai 1 minit. Lepas tu esok nak tambah pula. Awak tambah sikit-sikit, Sebab tu dealer ni dia ajar kita. Jadi kalau kita daftar dengan cawangan tak ada dealer, kita tak pandai nak buat. Kita tak tahu. Sehari 2 hari ingat lagi. Masa setahu saya staff tak ajar. Cara beli cara apa staff tak ajar. Setahu saya lah. Yang kena ajar hanya dealer-dealer saja. Sebab tu bila tuan-tuan daftar dengan cawangan tak ada dealer, cari dealer. Boleh pilih dealer-dealer ni kat mana-mana ni. Dealer-dealer ada 100,000 lebih. Seluruh Malaysia. Mana-mana dealer-dealer yang buat live TikTok, awak boleh pilih je hak mana berkenan, hak mana awak rasa berkenan. Awak berkenan dengan Pok Yi, pilih Pok Yi. Awak berkenan dengan Abang Kajar, pilih dengan Abang Kajar. Awak berkenan dengan Siti Snow, pilih dengan Siti Snow. Kita tak ada masalah pun. Kita tak ada deki-deki. Tak ada. Rezeki Tuhan beri semua. Tuhan beri belaka. Sebab itu di dalam Public Go ni, dealer dia mesra. Tak ada main tikam-tikam belakang. Ni bukan MLM bos. Kita ni jujur tau. Kita jujur amanah. Kena ajar orang betul-betul. Awak minat dengan Abang Kajar, daftar dengan Abang Kajar. Nanti Abang Kajar ajarlah cara dia. Macam mana nak beli, macam mana nak tambah, macam mana nak nak dapatkan emas fizikal. Semua dealer-dealer akan ajar. Jadi penting tuan-tuan ada dealer. Sebab dealer memandu anda ke jalan yang betul. Menabung dengan cara yang betul. Okey. Sistem Public Go cukup lekat. Anda beli emas dengan Public Go boleh beli. Lepas tu dah simpan-simpan 2 tahun, 3 tahun nak pakai duit. Boleh jual. Jual semula ke Public Go. Emas tu jual semula ke Public Go. Berapa gram nak jual? Nak jual 10 gram ke 20 gram ke, tengok kepada baki yang anda ada. Lepas tu pula nak waktu beg, nak pegang sendiri, pergi dekat withdraw. Public Go post ke alamat. Kalau awak keluar 50 gram, 60 gram, pergi ambil dekat cawangan. Sebab itu Public Go disediakan seluruh negeri, pastikan ada cawangan. Kalau cawangan tu ada seluruh negeri, berapa satu cawangan tu Public Go beli berapa? Dah ni 14 negeri ni. Sabah Sarawak pun ada belaka. Indonesia pun ada belaka. Banyak dah beratus-ratus ribu dah tu Public Go sediakan cawangan. Lagi satu lagi pula, ada mesin gold lagi. Mesin gold ATM. Yang tu pergi dekat Maiding. Mana-mana Maiding pun. Dekat Terengganu ada satu. Maiding Gombadok Kuala Terengganu. Nak beli selalu, nak ambil 0.5 gram, beli buat balik selalu. Nak beli 1 dinar, buat balik selalu. Senang, mudah. Yang pasti awak beli emas dapat emas. Itu yang pasti. Tak ada beli emas tak dapat emas. Jadi tak ada masalah lah. Macam kedai kat luar juga, kedai dekat luar kita pergi beli emas dapat emas. Okey, tapi dia stok tak banyak. Dia pula lebih mahir kepada emas perhiasan. Public Go ni dia emas perhiasan pun ada, 999.9 pun ada. Kalau untuk simpanan menabung, emas 999.9. Orang Terengganu Kelantan ni dia panggil emas 10. Kalau perhiasan Public Go pun dia jual. Tapi online juga. Beli dengan online juga. Kalau nak emas perhiasan, nak beli nak selalu, pergi dekat HQ. Menara Public Go Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, pergi beli sana, bayar, buat balik terus. Sebab Public Go ni dia syarikat besar, dia ada stok yang banyak. Dari segi stok dia tak usah nak takut, tak usah nak bimbang. Stok dia ada. Okey? Sebab tu dia Public Go ni dia ada customer 1.3 juta. Menabung emas dengan Public Go. Ada yang beli 100, ada yang beli 200, ada yang beli 10 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Semua beli dengan Public Go. Jutawan Irfan Khairi beli dengan Public Go. Hak duduk Dubai tu, jutawan muda, beli dengan Public Go. Kalau orang-orang kaya jutawan, datuk-datuk, datin-datin beli dengan Public Go, kenapa kita nak ragu? Tak perlu ragu. Sebab Public Go ni satu syarikat emas yang memang trusted, memang boleh dipercayai. Tak payah nak ragu-ragu lagi dah. Public Go 2008 dah ada dah. Dah ni 2024, berapa tahun dah? 16 tahun, nak masuk 17 tahun dah. Kenapa masih ragu-ragu lagi dengan Public Go? Tak perlu. Anda tak perlu ragu-ragu. Anda akan dapat cikgu percuma. Ajar ilmu, bagi tahu ilmu. Ajar kenal mah, ilmu mah.
Sebab tu saya bagi tahu, orang kaya ni dia kaya dah, pitih banyak dah, harta banyak dah. Kenapa dia pilih Publico, beli mah dengan Publico? Orang kaya dia beli mah bukan dia nak kaya. Sebab dia kaya dah. Tak beli mah pun dia kaya. Tapi orang kaya dia punya mindset lagi tinggi pada kita. Dia nak mengekalkan kekayaan dia. Supaya kekayaan dia menabung dalam emas ni kekal. Berpanjangan. Sebab dia tahu duit banyak mana dalam bank tu tetap boleh jadi kosong dengan sekelip mata. Sebab itu orang kaya-kaya ni dia alihkan sedikit harta dia beku kepada emas. Sebab dia tahu emas masa panjang, masa akan datang makin mahal, makin mahal, makin mahal. Kalau kata awak beli 1 gram sekarang 300, ni apa? Saya beli yang 1 gram ni hok mana okey, 1 gram. Okey, saya beli hok ni masa ni apa sukan Olimpik pula. Bola Piala Dunia 2022 tau. Harga tak sampai lagi 339. Masa tu kalau tak silap 300 juga, 300 lebih juga. Tapi hari ni dah 339 dah 1 gram. Dah akan datang harga tak kan 339. Emas ni kita beli, kita mengekalkan kekayaan kita. Kekayaan kita dok jatuh. Kekayaan kita tu dok kekal. Sebab apa? Emas makin lama makin mahal. Jangka panjang makin mahal. Walaupun 1 gram. 1 gram nak senang tahu. Zaman tok kita berapa? Zaman tok nenek kita 1 gram berapa? Publico buka 2008, masa tu harga dia RM68. 2008. Sekarang 2023 harga dah 339. Maknanya ada ke harga tu turun jangka panjang? Emas jangka panjang tak turun. Saya confirm tak turun. Dia jangka pendek je. Jangka pendek naik turun. Tu biasalah. Sebab tu kita nak beli emas ni jangan tengok sangat kepada harga. Kita tengok harga hari-hari awak jadi pening. Awak kumpul gram emas. Kumpul gram emas tu sebanyak-banyak yang boleh selagi awak hidup. Sebab banyak sangat benda kita boleh buat dengan emas ni. Banyak benda kita boleh buat. Pertama, kita mengekalkan kekayaan kita. Yang kedua, kita nak pergi Mekah. Ada dah 10 dinar. Kau haji pula makin naik. 10 dinar tu 14,000 lebih dah tu. Hari ni kita beli 14,000 dah. 3 tahun lagi tak ada dah harga 14,000. Mungkin 18,000, mungkin 19,000. Tapi stay dengan 10 dinar. Masih lagi berat yang sama, 42.25 gram. Harga ketulinan emas tak berubah. Berat dia tak berubah. Yang berubah tu harga. Sebab tu lah masa kita nak jual, baru kita tengok harga. Kenapa orang kata harga emas mahal? Pertama, emas bukan mahal. Emas tak mahal pun. Yang jadi mahal tu duit kita. Duit tu dimakan inflasi. Duit tu kita ni duduk jatuh. Jadi kita nak beli dulu RM68 je. Sekarang kenapa kita beli 1 gram yang sama, ketulinan yang sama, berat yang sama? Kenapa sekarang 339? Adakah gram ni berubah? Tak berubah. Ketulinan dia pun tak berubah. Sebab dia harga yang berubah. Harga disebabkan kejatuhan duit. Kejatuhan ringgit Malaysia. Sebab kita ni duk banyak rizak dalam dolar. Kita rizak dalam emas tak ada. Ada sikit je, tak banyak. Negara-negara lain banyak dah duk buat simpanan rizak negara. Kita baru nak buat. Baru nak mula. Sebab apa? Sebab duit jatuh semua. Jatuh semua duit kita ni baru kita sedar. Tak boleh simpan duit tak boleh buat rizak dalam duit ni. Kena buat dalam bentuk emas lah pula. Okay? Sebab lagi pula duit ni, kalau kerajaan tak dulu, macam mana nak boleh guna? Kerajaan kena luluh, kena tanda tangan. Bank negara kena tangan, baru duit tu boleh guna. Emas ni tak perlu kepada tanda tangan siapa-siapa. Emas ni dia berdiri dengan diri dia sendiri. Dan ia sentiasa mengekalkan diri dia tu. Dia mengekalkan kualiti dia. Jadi kalau kita tak nak menabung, kita tak nak buat simpanan emas, salah satu pilihan pelaburan adalah dalam bentuk emas. Kita tak nak buat, maknanya kita tak nak jadi kaya lah. Kita tak nak mengekalkan kekayaan kita. Kita tak nak ada harta yang mudah dibeli, mudah dijual, mudah diarahnu, digadah, mudah dimiliki, boleh pegang bila-bila masa.
Rumah nak beli modal besar. Nak beli rumah kena buat pinjaman, kena buat loan. Nak beli tanah modal besar, kena buat pinjaman. Mah ni mana kita perlukan pinjaman? Emas kita beli daripada duit kita sendiri. Duit yang lebih, duit yang tak guna. Yang tu kita menabung mah. Ada 1,000, beli 1,000. Ada 5,000, beli 5,000. Berapa saja awak ada duit yang lebih, yang tak guna. Yang itulah kita beli mah, kita simpan dia. Sebab dia mengekalkan kekayaan kita. Sebab tu orang peceng mudah kena scammer sebab tak ada ilmu. Lepas tu tamak nak kaya cepat. 200,000 nak jadi 500,000. Mana boleh gitu. 200,000 lah. Tak akan jadi 500,000. Kecuali 200,000 tu ataupun 200,000 tu awak beli mah. Ataupun awak beli 1 kilo. 1 kilo awak beli harga 327,000 hari ni. No. Lepas tu awak pegang 2 tahun, 3 tahun. 1 kilo tu harga dia tak ada dah 327,000. Boleh jadi 400,000. Boleh jadi 450,000. Dah dia mengganda dak duit kita. Dia kekal dak kekayaan kita tu. Dengan 1 kilo. 1 kilo yang tak besar mana, berubah besar ni je, besar telefon je. Kita beli 1 kilo 327,000 dah. Lepas tu kita pegang lah, kita simpan lah dulu 2 tahun, 3 tahun. Pok tiba-tiba harga dia masa tu 3 tahun harga 400,000. 450,000. Kekal tak kekayaan kita tu? Kekal lah kekayaan kita. 1 kilo yang sama, ketulinan yang sama, tak berubah, tak jatuh. Tapi harga mah naik. Sebab tu tuan-tuan, ustaz pun selalu duk ceramah. Ustaz-ustaz semua selalu duk khabar. Simpan mah. Simpan rumah, nak jual payah. Rumah pertama kena ada dulu. Jangan tak ada rumah langsung. Kena ada rumah dulu. Lepas tu, cari rumah kedua. Buat aset. Tapi kita beli rumah ni, kita perlukan modal yang besar sangat. Dan kita perlukan masa yang panjang, yang lama. Nak dapat keuntungan rumah tu, rumah awak ada, awak beli, katakan 300,000 dah. Awak nak jual 35,000 je. Tapi nak cari pembeli payah. Bukan untung banyak pun. 50,000 je untung. Tapi kalau awak simpan mah 1 tahun, 1 kilo, 10 tahun dah 10 kilo dah. Awak ada 10 kilo dah melebihi kekayaan daripada rumah tu. Rumah 300,000, 10 tahun boleh tentu lagi ada orang beli. Kadang molek 15 tahun tak ada lagi orang beli. 20 tahun tak ada lagi orang beli. Lalah rumah jadi buruk gitu je. Rumah pun susah nak jual. Ada bagus, tapi nak jual bukan senang rumah ni. Tanah sama juga, susah. Mah awak ada sekilo, 10 tahun. 1 tahun 1 kilo awak simpan mah. 10 tahun, 10 kilo. 10 kilo berapa juta dah tu? 3.8 juta, 4 juta, 5 juta. Bayang lah. Dah bila awak ada dah 10 kilo, nilai dia pula maknanya lebih kurang dalam kata 4 juta. 4 juta tu, nilai dia 10 kilo tu 4 juta. Makin lama dia makin banyak. Kekayaan awak tu makin bertambah. Selagi tak jual. Nak jual pun tak apa. Hak kilo besar-besar ni lagi bagus jual. Simpan 2 tahun pun cukup dah. Kalau tak jual, kekayaan anda semakin bertambah kekayaan anda. Tak nak ke gitu? Dia beza dengan rumah ni. Rumah kita nak beli 2-3 biji, setahun suti, payah orang nak beli. Kecuali orang tu kaya sangat datuk-datuk orang bisnes tu lain Setahun 2 tahun, setahun kena molek 2-3 hotel dia beli dah. Orang biasa-biasa macam kita ni nak boleh rumah sebiji 10 tahun tak dapat lagi. Tapi mah boleh dimiliki. Siapa-siapa saja boleh dimiliki. Itulah salah satu kepentingan menabung ni adalah untuk mengekalkan kekayaan kita. Jadi orang kaya. Jangan takut jadi orang kaya. Jadi orang kaya, Nabi khabar mulia. Mulia jadi orang kaya. Ada banyak sangat faedah dia. Banyak sangat kebaikan dia. Kenapa kita kedekut jadi orang kaya? Sama juga orang peceng. Dapat 200,000, 300,000. Alihkan 50%. Beli mah. Simpan mah dulu.
Sebab apa? Takut nanti tak pasal-pasal 300,000 tu habis gitu je. Menurut kajian Bank Negara Malaysia, KWSP, 75% rakyat Malaysia ni tak ada simpanan. Simpanan emergency ke, simpanan untuk hari tua ke, simpanan pendidikan ke, dia tak buat. Tu 75% banyak oh. Sebab itulah menabung ni buat masa muda, masa kita belum kahwin, lagi bagus. Dan menabung dengan emas ni, beli emas menabung sebelum kahwin, pertama sekali bila dah dapat kumpul dah, kita target 7 tahun. Umur 20 sampai umur 28. Simpan emas dulu, beli simpan selama 7 tahun. Awak guna emas awak tu, awak jual beli rumah. Cari aset dulu. Kahwin belakang boleh kira. Alah, mana boleh Pak Yi tak kahwin awal-awal, nanti orang kata lah apalah. Apa kau duk cara hal orang? Dia nak kata apa-apa dekat kita. Dia tolong kita ke? Dia tak tolong kita. Orang kita ni memang gitu, suka mengata. Kita susah pun dia kata. Kita senang pun dia kata. Kita ada apa pun dia kata. Dia tu memang suka gitu. Orang budaya kita memang gitu. Tak usah nak layang lah. Kita yang kena cari kekayaan kita sendiri. Cari aset masa muda-muda ni. Dengan cara macam mana? Kurangkan shopping. Makan yang jangan yang mahal-mahal sangat. Makan biasa-biasa. Tapi menabung tu lebih. Menabung emas lebih. Kalau kita beli bulan ni 100. Beli emas. Bulan depan beli 200. Bulan depan biar meningkat seumur. 7 tahun. Sekejap je. Bukan lama pun 7 tahun. Daripada kita tidak ada langsung tabungan selama 7 tahun. Umur 20 sampai 27 tak ada simpanan, lagi seksa. Awak akan susah semasa hari tua. Sebab tu salah satu menabung emas ni untuk hari pecang. Hari pecang kena buat daripada sekarang. Siapa yang baru kenal Public Go hari ni, baru masuk Public Go hari ni, baru beli emas dengan hari ni walaupun RM200, awak mula buat daripada sekarang untuk hari pecang akan datang. Umur kena Public Go umur 28. Umur 28 maknanya 50 28, 22 tahun, 23, 24, 25. Katakan 26 tahun lagi. Simpan untuk hari peceng saja 26 tahun. 1 gram sebulan pun dah okey dah. Banyak sangat Pak Yi 1 gram. Dah beli RM100 ataupun beli RM200. Sediakan dana kecemasan untuk hari peceng. Buat sekarang, daripada sekarang. Beli dengan Public Go. Daftar dengan dealer-dealer Public Go yang buat TikTok hari-hari ni. Nak dengan Pak Yi, daftar dengan Pak Yi. Pergi dekat TikTok Pak Yi. Nak dengan Zulaika, pergi dengan Zulaika. Nak dengan siapa? Siapa dealer-dealer yang awak duk tengok dalam TikTok hari-hari duk cerita pasal emas ni, daftar dengan dia. Target. Kena letak target. Aku nak buat simpanan untuk hari pecang. Walaupun RM100 sehari. Walaupun RM150 sehari. Yang penting menabung kena buat. Untuk diri anda sendiri. Kalau nak buat untuk anak, lagi bagus. Kalau nak buat untuk bini, lagi bagus. Sekeluarga kena ada sekilo. Sekurang-kurang. Kalau 5 orang, 200 orang, 200 gram seorang kena ada. Sebab awak akan guna emas tu selepas pecang. Sekurang-kurangnya, maknanya kalau dah menabung daripada sekarang, menabung daripada sekarang lah, kata RM100 dah, paling kedekut lah tu. RM100 ataupun RM200 dah. 25 tahun. Cu kira berapa? Cuba kita kira 200 sebulan. Ikut kemampuan masing-masing. 200 sebulan. 200 sebulan kali setahun. Contoh ni simpan duit. Beza duit dengan emas ni jauh beza. Setahun 2,400 kali 25 tahun, baru 60,000. Kalau duit baru 60,000 baru. Tu betul-betul kita buat. Tapi berjaya ke kita buat duit 25 tahun menabung? Anda gagal. Pasti anda gagal. Sebab apa kita susah nak simpan duit? Sebab banyak faktor, banyak sebab. Sebab tu datang dari diri kita sendiri. Bukan datang daripada luar, dari diri kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Jangan nafsu kawal kita. Kita kawal dia. Kalau nafsu kawal kita, anda tak akan ada simpanan sampai bila-bila. Masa tua baru menyesal.
Lepas peceng bawa maxing, bawa Grab. Aduh, biasanya aku masa muda-muda tak nak menabung. Dulu aku dengar Pok Yi duk cerita. 20 tahun dulu aku dengar Pok Yi duk cerita pasal emah. Aku dengar je. Aku tak masuk pun. Sebab aku duk aku duk fikir mah. Aku duk fikir, ya dok Pok Yi cerita. Betul dok dah tahu. Aku duk fikir, malah hasil pamah mahal sangat. Lepas tu cukuplah peceng. Dapatlah duit peceng 30,000, 40,000. Ni hok gaji kecil-kecil ni. 30,000. Berapa tahun boleh guna duit tu? Berapa tahun? 30,000 akan datang. Barang makin naik. Karipak pun naik. Karipak lagi 10 tahun lagi berapa pula? Takut satu biji RM2. RM2 satu biji. Sekarang 2 biji. Sekarang 50 tau. 50 sebiji. Dah 10 tahun lagi karipak tu berapa? RM3, RM4. Mana tahu. Sebab harga makanan pun tak turun-turun. Duk naik semua. Sama juga duk naik gaji. Gaji naik. Tak ada mana juga. Gaji naik, makanan pun naik. Barang-barang pun naik. Apa makna? Tak ada mana lah. Kalau gaji tak naik, gaji tak naik, barang murah, okey juga. Ada juga orang tak setuju naik gaji. Orang tak setuju sebab apa? Barang tak turun. Jadi mana kebaikan dia? Tak ada kebaikan juga naik gaji pun. Barang makin mahal. Okey, ni simpan dalam duit RM200 sebulan. Adik kakak simpan ni dalam duit ni 25 tahun. Anda tak akan dapat kumpul RM60,000. Sebab duit ni dia ada aura dia. Aura dia tarik kita belanja. Itu duit. Dan kita kena terima kenyataan. Jadi kita ubah perangai, kita ubah cara simpanan, kita menabung emas. Macam mana kalau kita simpan emas? Okey. 200 kita beli emas tu, kita dapat katakan hari ni berapa harga? Hari ni 0.3 gram lah kita ambil. RM100 dapat 0.3 gram. Dah 200 0.6. 0.60 gram. 200 0.60 gram. 200 sebulan. Dah setahun kali 12, mana ada dah 7.2 gram. Kali 25 tahun. Kali dengan 25 tahun, 7.2 kali dengan 25 tahun, 180 gram. Tu baru 200 Awak beli 200 sebulan. Dah ada 180 gram dalam masa 25 tahun. Dah kalau awak beli 1 gram sebulan, kalau awak beli 5 gram sebulan, kalau awak beli 10 gram sebulan, lagi banyak. Ini saya ambil hak sikit je ni, hak paling rendah, hak paling orang malas simpan. Pok Yi 200 dah, saya tak ada pitih Pok Yi nak simpan banyak-banyak. Kau pandai demo lah. Kau pandai adik kakak. Janji simpan. Tukar duit jadi mah. Beli mah. Konsisten, secara konsisten. So 25 tahun anda menabung RM200 sebulan, dapat 180 gram. Masa tu 25 tahun, berapa harga mah? Cuk kira berapa harga mah? Anggur-anggur lah, berapa harga mah 25 tahun akan datang? 339 lagi ke? 400 ke? Lagi tinggi. Kalau 20 tahun dulu, harga emas RM30, RM40, tahun 2000, sekarang 339. 25 tahun lagi, kemungkinan harga emas boleh mencecah 800, 900. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Yi. Faiz, selamat malam. Faz Ahmad, selamat malam. Kemungkinan harga emas meningkat lagi. Jadi 180 gram awak ada, saya letak harga 800. 25 tahun akan datang, saya letak harga 800. Mana dalam bentuk duit 144,000. 144,000. Sepatut awak pun peceng. Awak peceng dapat 50,000. Duit peceng. Kita gaji biasa, gaji kecil 2,000, 3,000. Adalah dapat duit KWSP 50,000 je. 50,000 tu nak pakai masa peceng cukup ke?
Tak cukup 50,000. Bukan macam sekarang 50,000 ni pun naik nyawa-nyawa ikan. Jadi disebabkan awak ada simpanan emas yang awak buat 25 tahun tu, awak dah ada dalam bentuk duit tu 144,000 campur dengan 50,000 pula duit KWSP yang awak dapat 50,000. Maknanya nilai kekayaan anda itu sudah mencecah 194,000 hasil daripada simpanan emas. Kalau simpan duit tadi cuma 60,000 je, mana untung? Simpan duit jangka panjang ke simpan emas jangka panjang? Jawapan dia, simpan emas memang sesuai untuk jangka panjang. Jadi umur 55 anda sudah ada 194,000. Jadi 194,000 bolehlah sambung hidup lagi 10 tahun. Bolehlah sambung hidup lagi 15 tahun. Kita lepas peceng, tak semesti kita meninggal. Meninggal kita tak tahu, mati tak tahu. Kita kena ada dana kecemasan. Kena buat dana kecemasan daripada sekarang. Salah satu dia dalam bentuk emas. Kalau awak pandai saham, masuklah saham. Kalau awak pandai ASB, masuk ASB, tak ada masalah pun. Pelbagaikan jenis simpanan tu. Jangan buat satu je, simpan PT dalam bank satu je. Tu ada dah tu, seorang hilang PT 29,000. Tak pernah guna kad kredit. Seumur hidup tak pernah guna pun. Tapi duit berdalam bank 29,000 boleh hilang. Dia risiko ni tinggi, simpan PT dalam bank ni. Sebab tu anda kena pelbagaikan jenis simpanan. Duit simpan juga. Sebab duit ni dah jangka masa pendek nak guna, hari-hari nak guna. Emas ni kita buat simpanan jangka panjang. Dan emas tu bila awak ada, awak mengekalkan kekayaan. Mengekalkan kekayaan anda. Okey? 194,000 kali bahagi, kalau bahagi harga hari ni 339, maknanya awak ada lebih kurang 570 gram. Lebih kurang. Sekarang 570 gram, harga dia 194,000. Dah 570 gram selepas awak peceng, lagi banyak dapat duit. Sebab itu dia emas ni dia mengekalkan, dia tahan kekayaan tu. Kekayaan kita tu tak jatuh. Itu pentingnya menabung emas. Pentingnya tuan-tuan adik kakak kena ada satu lagi simpanan dalam bentuk emas. Dan buat untuk diri sendiri, untuk hari peceng. Nak buat anak boleh, nak simpan untuk anak boleh. Ni diri awak sendiri pun kena buat. Untuk hari peceng. Pok I buat. Pok I 51. 4 tahun lagi dah. Kalau ikutlah, padahal Pok I peceng awal dah. Pok I peceng awal. Tapi Pok I buat untuk 4 tahun lagi. Itu untuk diri Pok I sendiri. Pok I buat, Pok I beli 1 gram sebulan. 1 gram sebulan. Berapa saya dapat? 1 gram sebulan kali setahun. 12 gram kali 4 tahun. 48 bulan kali 4. 1 gram setahun 12 gram. 12 gram kali 4 tahun Aku matematik lemah sama. Pening nak kira matematik kali 48 bulan 48 bulan. Betul tak? 1 gram setahun 12 gram. Kalau 4 tahun kali 4 ke kali 48 bulan. 48 bulan kalau kali 48 bulan, maknanya Pak I ada 576 gram. 4 tahun je. Tu 1 gram sebulan. Banyaklah pula. Memanglah kita nak banyak. Kita nak kumpul gram emas banyak-banyak. Nak kumpul gram emas banyak-banyak. Ataupun Pak I 4 tahun, Pak I berjaya kumpul 1 kilo 4 tahun. Mana kalau kalau 1000 gram, 1000 gram berapa sebulan Pak I kena simpan? 1000 gram. 1000 gram, 1000 gram. Bahagi 4 tahun lagi, 48 bulan. Maknanya Pak I kena simpan 20 gram setahun. Setahun 20 gram. 20 gram setahun bahagi 12. 1.6 gram je.
sebulan. 1.6 je. 1.6 gram je. Pok I kupur dalam akaun gap ni. Ni kupur di sini. Pok I beli sebulan 1.6 gram. Sebulan 1.6 gram. Sebulan 1.6 gram. Selama 4 tahun. Pok I buat gitu lah. Sebab apa? Sebab tu untuk hari peceng. Hari peceng umur 55. Mana Pok I ada domah. Ada domah. Lepas tu nak jual ke? Belum tentu saya jual. Sebab saya matlamat saya pamah dulu. Saya nak jual, saya tak nak jual, belum tentu. Atas kita lah. Kita nak jual, tak mau jual, sudah. Kalau kata saya tak jual, saya bagi ke anak-anak. Kalau katakan umur 55, umur 60, tiba-tiba saya meninggal. Anak saya tak susah. Anak-anak tak susah. Sebab saya dah menabung dalam emas. Jadi anak-anak yang mewarisi pula. Jadi takkanlah kita nak tengok kita meninggal, kita nak tengok anak kita pergi minta sana, pergi minta sini, bantuan sana, bantuan sini. Jadi salah satu menabung emas ni kita jadikan juga sebagai tinggal harta. Tinggal harta kepada pewaris kita. Ayah ni kerja dia untuk kebahagiaan anak-anak bini. Dia tak ada mana lain. Ayah ni tak fikir diri dia. Dia nak anak dia senang, dia nak bini dia senang. Dia carilah harta. Selagi dia bernyawa, cari harta, simpan harta banyak mana. Tak kisahlah banyak mana pun. Selagi bernyawa, selagi ada nyawa di kandung badan, cari harta banyak-banyak. Salah satu hak senang, hak mudah, bagi saya lah. Bagi anda, saya tak tahu. Bagi saya, harta yang mudah saya miliki, harta yang mudah saya jual, harta yang mudah saya dapat emas je. Saya pilih emas. Sebab dengan emas saya boleh beli rumah. Dengan emas saya boleh beli tanah. Dengan emas saya boleh tinggal kepada anak-anak. Dengan emas saya boleh tinggal kepada bini. Jadi saya meninggal, anak bini saya tak susah. Tak ada nak pergi minta bantuan sana, bantuan sini. Malu tak kita? Malu kita duduk dalam kubur, malu. Orang duk cerita, itulah mu. Minta sana, minta sini, hari-hari minta dengan abang lah, dengan adik lah. Tetap orang duk kutuk kita. Sampai kita dalam kubur orang duk bunyi lagi. Tu lah ayahmu. Dulu masa muda-muda tak mau simpan piti. Masa muda-muda tak mau simpan emas. Sekarang mu buat susah. Mu kahwin dengan orang tu. Dia duk kutuk kita. Bini kita tu dengar je lah. Mana nak letak air muka kita. Adik-adik ni pun susah juga. Kita susah pun dia tak suka. Kita senang pun dia tak suka. Apa yang dia suka? Dia suka kita melepak. Itu dia suka lah. Bila kita melepak, tidak ada harta, memang orang suka lah. Suka bukan suka benda baik. Suka nak kutuk. Suka nak menyindir. Itulah manusia. Itulah perangai manusia. Jadi tuan-tuan adik kakak, menabung kena mula daripada sekarang. Tak usah nak kira-kira lah, berkira-kira harga mahal ke, peninya harga mahal. Bila anda ada ilmu, anda follow dealer-dealer, anda akan tahu harga mahal pun tak ada masalah. Dah kalau katakan harga murah, duit pula tak ada. Allah sayangnya harga murah ni hari ni duit pula tak ada. Tak kena juga. Sebab tu kita menabung emas, kita beli, letak target dulu. Aku nak simpan emas 2024, aku nak 100 gram. Harga naik ke, harga turun ke, beli je. Kumpul je gram emas sampai anda dapat 100 gram. Setahun. 10 tahun, tak sekilo. 20-24 100 gram, 20-25 100 gram, 20-26 100 gram, 27 100, 28 100, 10 tahun ataupun 5 tahun dah 500 gram dah. Sebab awak duk kumpul sikit 5 tahun tanpa sedar. Banyak dah emas aku 500 gram. Harga pula makin mahal. Itulah dinamakan mengekalkan kekayaan. Anda mengekalkan kekayaan anda dengan cara beli emas dengan public go dan dapat emas, pegang emas.
Jadi saya nasihatkan tuan-tuan adik kakak masuk join Public Go, pastikan anda ada dealer. Cari dealer. Dealer dalam TikTok ramai-ramai. Pilih mana-mana yang anda suka. Dealer ni akan membantu anda menabung dengan betul. Dan dapat anda dapat menyelamatkan duit anda dengan menabung emas, menyelamatkan diri anda daripada terkena scammer, terkena dengan penipu-penipu yang sentiasa ada dekat luar, yang nak ambil kesempatan. Orang peceng selalu jadi masa. Sebab tu penting tuan-tuan adik-adik, simpanlah emas ni untuk hari peceng. Salah satu kena buat. Nak beli kereta ke, motor ke, rumah ke, hak tu nombor 2, nombor 3 buat juga. Tapi hak paling penting sekali buat nombor 1, simpan emas untuk hari peceng anda sendiri. Jangan kita menangis selepas kita pencing. Biar kita menangis sekarang. Biar kita susah sekarang masa muda. Allah Pak Ye, aku kena simpan emas Pak Ye, tak boleh makan mahal-mahal. Biarlah tak makan mahal-mahal. Makan juga murah-murah. Allah Pak Ye, tak boleh pakai baju comel-comel lah Pak Ye masa muda. Tak payah pakai baju mahal-mahal. Mu beli baju mahal-mahal, mu tak pakai pun. Letak dalam gobok. Beli duduk dalam almari. Lepas tu tahun depan beli pula, bubuh dalam almari. Tahun depan beli pula, letak dalam almari. Pakai dok pun. Pakai hari pertama, hari-hari pertama je. Pasal tak pakai hari-hari, dah beli baju mahal-mahal, 200, 300. Kenapa tak guna hari-hari? Takut Pak Ye nanti rosak. Tahu pun rosak. Dah beli buat apa? Baik jangan beli. Baju tu tak rosak, duit kita tak habis. Tapi kalau beli emas, kalau awak beli emas, emas tu rosak ke? Emas tak rosak. Emas dia berdiri, dia bertahan dengan diri dia sampai bila-bila. 10 tahun, gitu lah dia. 1 kilo tu lah. 1 kilo dah jadi 10 kilo. Beli 1 gram, dia dah jadi 50 gram. Awak beli 1 gram, dapat 1 gram. Awak beli 10 gram, dapat 10 gram. Awak beli 1 kilo, dapat 1 kilo. Itu cara yang betul beli emas. Bukan beli 1 gram, dapat 50 gram. Bukan beli 50 gram, dapat 100 gram. Itulah scammer. Bukan susahnya nak kenal scammer ni. Mudah je. Mudah je nak kenal scammer. Tapi kenapa kita kena juga? Sebab kita tak nak cari guru. Kita tak nak baca buku mengenai simpanan emas ni. Bacalah buku. Masa untuk emas. Carilah ilmu. Carilah cikgu. Ilmu tu yang kita ada, ilmu tu penyelamat kita dengan izin Allah. Kalau kita menabung, kita beli 1 kilo, 2 kilo, kita tidak ada ilmu pun tidak ada makna. Lebih baik orang beli 1 gram yang berilmu daripada kita beli 1 kilo tak ada ilmu. Sebab ilmu tu dia memandu kita. Ilmu tu tunjuk kita mana betul, mana salah. Sebab tu Public Go ni dia menyediakan dealer-dealer untuk membantu anda. Tugas dealer membantu anda. Dapat free. Percuma cikgu tak nak juga. Berat nanang lah kalau tak mahu juga cikgu percuma. Saya pun ada cikgu. Walaupun saya dealer, saya ada cikgu. Saya ada guru besar. Saya ada guru disiplin. Kita dealer-dealer ni ada cikgu. Sebab kita belajar. Kita tetap belajar. Seminggu 3 kali meeting. Ada kelas lagi. Kelas TikTok. Kelas apa-apa. Semua belajar. Dealer-dealer ni kena belajar belaka. Kalau tak belajar, macam mana kita nak cerita pasal emas? Macam mana kita nak kongsi ilmu? Macam mana kita nak ajar tuan-tuan selamatkan duit anda 10% beli emas Kalau tak belajar, macam mana kita nak bagi tahu? Kita pun belajar, dealer belajar. Tu yang dalam gambar Pak Ye tu. Ni semasa kita buat training dekat bootcamp di HQ Kuala Lumpur, ramai ni. Ni semua dealer-dealer ni. Ada orang muda, ada orang veteran, ada doktor, ada engineer, ada cikgu, ada ustaz yang jadi dealer. Nak jadi dealer lagi bagus. Berminat nak jadi dealer, nak kongsi ilmu, nak share ilmu simpanan kepada simpanan emas kepada orang lain, lagi bagus. Follow je TikTok Pak Ye, daftarlah dengan Pak Ye. Pak Ye macam mana nak jadi dealer? Daftar dulu, lepas tu Pak Ye khabar Pak Ye cerita
Okey, setakat ni dululah adik kakak semua. Semoga apa yang saya kongsi ini memberi manfaat kepada saya dan kepada anda semua. Jadi tuan-tuan, kongsikan ilmu yang saya share ini kepada saudara mara, kepada kawan-kawan kita, kepada set-set pejabat kita. Mana tahu ada kawan-kawan kita nak beli emas, nak menabung emas ni tak tahu tepat. Kita kan bawa ke dia, mu nak beli emas mu nak menabung aku nak menabung. Aku duit boros sangat ada habis. Jadi aku nak tukar keuangan aku lah. Aku nak menabung emas. Kat mana kita dah dengar Pak I cakap, mu pergi dekat TikTok Pak I ataupun mana-mana dealer ke, mu follow dia, mu daftar dengan dia. Sebab aku dengar Pak I khabar nak beli emas dengan Public Go ni kena ada cikgu, supaya kita beli dapat emas, beli emas dapat emas, dapat ilmu. Okey. Bila anda, walaupun anda tak masuk, walaupun anda tak join Public Go, anda share ilmu daripada dealer-dealer, anda kongsi kepada orang lain, apa yang anda dapat? Anda dapat pahala. Percuma Tuhan bagi. Okey. Kalau kongsi ilmu yang dok molek, dapat dosa. Kongsi ilmu yang baik, dapat pahala. Kongsi ilmu yang tak baik, dapat dosa. Dua-dua boleh dapat. Jadi buat keputusan sendiri. Nak kongsi ilmu yang baik ke nak kongsi ilmu yang tak baik? Anda yang buat keputusan sendiri. Dan ingat, emas beli tak rugi. Dia tak rugi. Dan emas ni dia mengekalkan kekayaan kita. Sebab itulah saya nak anda menabung. Walaupun RM100, walaupun RM200, alihkan duit gaji 10% menabung kepada emas. Itu salah satu cara simpanan yang perlu anda lakukan di usia yang muda. Ada target, letak target. Sebab kita menabung kena ada target. Kalau kita tidak ada target, kita beli sekali je 1 gram. Lepas tu tak beli-beli. Sebab tak faham. Dealer-dealer ni dah jenuh dah duk cerita, dah jenuh dah duk bagi tahu 1 gram tu je. Setahun awak ada 1 gram je. Orang lain 12 gram. Orang lain 20 gram. Orang lain 50 gram. Kita 1 je. Dah nak kaya macam mana? Macam mana nak mengekalkan kekayaan kita? Kita nak mengekalkan kekayaan dalam bentuk emas ni, kita kena ada banyak gram. Kumpul gram sebanyak-banyak selagi kita bernyawa. Sebab kalau mati tak simpan dah. Kalau kita dah meninggal, tak boleh dah nak simpan emas. Tak ada masa dah nak layan tu semua. Jangan takut bayar zakat. Memang kena simpan emas, kena bayar zakat. Jangan takut. Ada kebaikan banyak sangat hasil daripada kita bayar zakat emas dan perak. Tuhan suruh kita bayar saja. Semayang kita buat, puasa kita buat, kenapa zakat kita takut nak bayar? Sebab setiap apa yang Tuhan suruh tu ada kebaikan dia, yang kita akan tahu di akhirat nanti. Kalau walaupun kita tak tahu di dunia, tapi di akhirat kita akan tahu kesan daripada kita buat bayar zakat tu. Akhirat nanti Tuhan tunjuk lah. Ni tu, si pulang besok pulang bayar zakat. Okey, ni awak dapat, yang ini awak dapat. Tuhan bagi, Tuhan suruh kita bayar zakat. Pertama, nak bersih harta kita. Yang kedua, Tuhan suruh kita bayar zakat ni, Tuhan nak suruh kita ni jadi orang yang pemurah, tolong orang susah. Yang ketiga, bayar zakat ni hati kita tenang, hati kita lapang. Sebab kita bekerja 50 tahun, 55 tahun, kita tak sedar. Kadang-kadang kita cari makan ni bercampur-campur. Subahat. Bercampur-campur. Halal pun ada, haram pun ada. Kita muda-muda jahil, pakai redah je, janji boleh duit. Itulah tujuan bayar zakat ini adalah membersihkan harta. Membersihkan harta anda. Jangan takut bayar zakat. Jangan bimbang. Sebab kebaikan dia banyak. Banyak sangat kebaikan dia. Yang tu kena belajar bab zakat lah. Kena pergi tanya ustaz-ustaz lah. Pak Yi nak terang detail tak boleh. Pak Yi cuma cikgu emas. Cuma bila simpan emas, simpan perak, kena bayar zakat 85 gram. Lepas tu kena cukup haus 1 tahun. Saya pun duk belajar lagi pasal zakat ni, pasal kelebihan zakat. Saya tanya kawan-kawan saya yang bekerja di pejabat agama. Dia orang lagi pakar.
kita kena tanya orang pakar. Apa-apa kita nak buat, tanya dia dulu. Jangan kita buat keputusan terburu-buru. Cari ilmu dulu. Sebab ilmu tu mengatasi segala-gala harta atas muka bumi. Tanpa ilmu, tidak ada makna kita hidup. Kita hidup pun nak kena ada ilmu. Nak ngurus rumah tangga, nak ngurus itu, ini, semua kena ada ilmu. Jadi salah satu kita, bila kita ada ilmu, sekurang-kurang kita terselamat daripada scammer. Sebab tu pentingnya ilmu. Jadi tuan-tuan nak dapatkan ilmu simpanan aman ni hanya dengan public go je. Dengan dealer-dealer hebat public go saja. Okey, Pok Yi rasa setakat ni dulu Pok Yi share. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa hari lain pula. Okey. Kalau nak daftar, berminat nak simpan emas, nak menabung, pergi follow TikTok Pok Yi, daftar dekat Linktree Pok Yi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.